آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan adalah sutuh itu dikatakan arad kerana bahawasanya hasil ia sutuh dengan wasitah. Ni tengok. Jadi kita masih lagi dalam pembahasan makulatul kam. Kita masih lagi dalam pembahasan makulatul kam. Baik. Sekejap. Jadi kita dah bahas dah perbahasan minggu lepas berkenaan tentang dikatakan kam munfasil. Jadi apakah yang dikatakan munfasil, iaitu bilangan yang bercerai. Bilangan yang bercerai. Dan juga kita dah bahas dah bila disebut kata takrif bilangan itu tentang itu yang dulu kan. Baik. Jadi dulu kita ulang sedikit balik. Jadi maka dikatakan dulu hakikat jisim yang sebenarnya itu ada kekal dan aradnya sentiasa berubah-ubah. Jadi bila sebut kata arad dia berubah tu, kita kata, contoh kita kata bentukan dia. Maksudnya kita kata, contoh kita kata khatun ta'limi. Maka khatun ta'limi ni yang khat yang kita buat surah, khat yang kita gambarkan dalam akal fikiran kita tu, khatun yang kita gambarkan dalam akal fikiran kita tu, kita boleh ubahkannya. Bagi khatun ta'limi. Maka khat yang ada dalam gambaran dalam fikiran kita tu, panjang tu, garis yang panjang tu, maka itu kita kata itu arad. Itu dikatakan arad. Tu dia. Baik. Kemudian yang kedua kita kata
Jismun ta'limi. Jismun ta'limi. Sekejap saya keluar yang ni dulu sebab nak pakai tab yang tadi. Tab tadi. Saya keluar kejap tunggu sekejap Tab dah boleh dah. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi, kita bahas sebelum ni, kita kata yang dikatakan kam munfasil itu dikatakan arad. Macam mana yang dikatakan munfasil itu dikatakan arad yang dulu? Orang hasilnya dengan satu-satu. Muka surat 3 sebelah sebelum tu kita ulang sekali yang lalu. Adalah adat yakni bilangan pada kam munfasil itu dikatakan arad. Cuba tengok yang sebelum muka surat sebelum ni. Atas sikit. Dan adalah adat yakni bilangan pada kam munfasil itu dikatakan arad. Sebab apa dikatakan arad? Bilangan pada kam munfasil itu. Kerana bahawasanya hasil dengan sebab satu-satu. Iaitu benda yang dibilang. Itu kata satu-satu. Iaitu benda yang dibilang. Kita panggil wahdah. Satu-satu. Sini ada satu. Kita bilang. Satu, dua. Bilangan kita bilang tu dikatakan arad. Di sisi ulama' falasifah. Dikatakan arad. Sifatlah. Baik. Maka hasil dengan satu-satu tu dipanggil benda yang dibilang. Maka bilangan pada kam munfasil. Munfasil sebab dia bercerai. Dua. Itu dikatakan hasil dengan satu-satu. Apa hasil tu? Wahdah tu lah. Satu-satu. Iaitu benda yang dibilang. Maka itu kita panggil arad. Kemudian dia kata dan adalah jisim taklimi dikatakan arad juga. Jisim taklimi ni apa? Jisim yang dikatakan ada tiga. Ataupun kita kata jisim tu melalui tiga perkara. Panjang, lebar dan ketebalan. Maka jisim taklimi, jisim yang kita buat surah dalam gambaran dalam fikiran akal kita. Kita bayangkan dalam fikiran kita tu sebuah kotak isi padu. Ataupun kita bayangkan dalam fikiran kita tu meja. Itu dia kata apa? Dikatakan arad. Sebab apa kata arad? Kerana bahawasanya beralih-alih ia jisim. Ini berubah-ubah. Jadi dalam fikiran kita tu dia berubah-ubah. Dengan sebab beralih-alih rupa jisim sengoti. Iaitu jisim jauhari. Jisim sengoti ni jisim jauhari. Ataupun kita panggil jisim tabi'i. Yang kita dah buat misal minggu lepas. Kita dah lukis dah. Jisim tabi'i ni kita buat. Kalau jisim tabi'i ni perkara yang ada depan mata kita ni. Contoh meja depan saya ni. Ni jisim tabi'i. Adapun jisim taklimi, jisim yang saya bayangkan dalam fikiran saya. Contoh saya kata meja yang ada dalam fikiran saya tu. Jadi dia kata, kenapa dia katakan arad? Sebab berubah-ubah jisim. Kerana berubah-ubahlah ia jisim tu dengan sebab beralih bertukar rupa jisim yang semoti. Katakan kita kata meja tu duk berubah.
Berubah. Kita katakan, kita takdir kata kita berubahkan jisim tu. Contoh tengok ni ada. Seperti di fardu lilin. Asalnya panjang. Kita andaikan lilin. Lilin ada panjang. Kemudian kita fardukan andaikan alih beri jadi bulat. Ataupun kepek. Kita bayangkan tu, kita andaikan tu beralih, bertukar jadi bulat ataupun kepek. Ni kita dah buat dah minggu lepas. Kata dia, maka adalah hakikat jisim sengoti itu ada kekal dan arat, ada kekal. Jadi jisim sengoti itu dia adalah ada kekal, ini ada kekal panjang. Maka adalah hakikat jisim. Hakikat depan mata kita ni, jisim ni kekal, dia tak berubah. Yang berubah dalam fikiran kita je. Yang berubah dalam fikiran kita tu dikatakan arat. Dia kata gitu. Dan arat jisim itu beralih-alih, bertukar-tukar sebab teralih bentukan. Ini sebab teralih bentukan jisim. Ini padahal, dan arat tu ini padahal aratnya. Padahal ini bila sebut kata arat ni apa? Arat bagi taklimi. Ataupun arat bagi jisim. Aratnya kita kata arat bagi taklim. Ataupun arat bagi jisim. Sifat je lah. Sifat yang sifat yang terbayangkan di dalam fikiran. Kita bayang dalam fikiran kita. Contoh kita kata gini. Kita kata contoh sifat arat tu sifat yang beralih-alih sebab teralih bentukan. Apa? Contoh apa? Kita kata beras. Beras tu asal beras. Kemudian dia beralih, dia bertukar jadi nasi. Nampak tak? Asalnya beras, lepas tu dia beralih jadi nasi. Itu kata-kata dan padahal aratnya, sifatnya. Jisim tu adalah diri beras tu. Tapi dia beralih tukar. Beralih tukar, arat dia, sifat dia bertukar apa? Bertukar jadi nasi. Contoh tu. Habis. Sebab tu dia kata sebab teralih bentukan. Bentukan beras tu jadilah nasi. Dan adalah khot itu. Khot apa? Khot taklimi. Bila sebut khot taklimi. Dikatakan arat. Ini dikatakan arat juga. Khot yang kita bayangkan dalam fikiran kita tu dikatakan khot ni panjang. Ada garisan panjang. Khot yang kita bayangkan dalam fikiran kita tu itu dikatakan arat juga. Sebab apa kata arat? Kerana bahawasanya tidak mesti sabit bagi jisim. Tidak mesti hasil bagi jisim. Jadi nak kata khot tu, dia tak mesti kata dia tu boleh jadi jisim. Sebab apa? Kerana ada juga jisim itu hasil ia dengan ketiadaan khot. Ada juga jisim tapi tak ada khot. Seperti bulat. Nampak tak? Seperti bulat sengoti. Apa bulat sengoti? Bulat, kita kata bulat bola tu. Bola tu Bulat bola tu. Panjang tak ada. Dia tak ada khot. Tu. Ni yang kita buat rupa dalam fikiran kita aja, yang bukan duduk depan kita tu. Kalau duduk depan kita tu, jisim tu dia ada panjang, ada lebar. Ini jisim yang ada dalam fikiran kita tu dia berubah. Satu dia kata kerana bahawasanya tidak mesti sabit bagi jisim tu. Hasil bagi jisim. Kerana ada juga jisim itu, hasil ini terjadi ia dengan ketiadaan khot. Seperti bulat sengoti.
Padahalnya bulat itu tidak ada khat baginya selalu. Apa baginya selalu? Ini baginya secara langsung. Yang ini bil fi'li. Baginya bagi bil fi'li. Bil fi'li ni kita kata benda yang sungguh. Benda yang sungguh ataupun secara langsung. Maksudnya benda tu ada betul-betul. Contoh bulat dah, bola tu. Itu kita kata dia tidak ada khat. Dia tidak ada khat tapi dia panggil jisim. Ni habis itu. Itu yang kita bahas minggu lepas ni sebenarnya. Duk ulang balik ni kita nak masuk ni. Ni kena lambat sikit lah. Tengok dia kata. Hanya ditakdirkan sahaja. Nampak tak? Hanya kata bulat. Kita kata seperti bulat. Seperti bulat bola yang panjang. Ada bulat bola yang panjang? Tak ada. Itu hanya ditakdirkan saja di dalam fikiran kita saja. Jadi dalam fikiran kita, kalau kita nak buat bola tu panjang boleh ke tak? Boleh, Haji Zaman. Tapi dalam fikiran lah. Apa yang dalam fikiran kita nak buat tu, kita buat bola bulat tapi buat panjang. Itu hanya kita takdirkan saja, andaikan saja. Itu juga dikatakan arad. Itu dikatakan arad juga. Baik. Qala al-musannif rahimahullah. Dan adalah sutuh itu. Ni. Sutuh ni kita kata permukaan. Sutuh. Sutuh sini sutuh taklimi. Tulis itu. Dan adalah sutuh itu. Ini sutuh taklimi. Ini sutuh yang kita bayangkan dalam fikiran kita. Bila sebut sutuh apa kita faham? Dia kena ada panjang, dia kena ada lebar. Dan adalah sutuh itu, yakni sutuh taklimi. Dikatakan arad. Bila sebut kata arad, dia bukan jisim. Sebab apa kata arad juga? Kerana bahawasanya hasil ia arad. Kerana bahawasanya. Tak kena. Kerana bahawasanya sutuh itu. Sutuh taklimi itulah. Sutuh taklimi. Kerana bahawasanya sutuh tadi. Hasil ia sutuh itu dengan wasitah. Apa wasitah? Yakni menengahi suktapan. Tengok dia cakap bahasa Mtani. Kerana bahawasanya hasil ini terjadi ia sutuh itu dengan wasitah ini dengan sebab wasitah. Apa wasitah? Yakni menengahi. Tulis menengahi ini yakni melalui suktapan. Apa suktapan? Kesudahan ataupun hujung bagi permukaan tapan. Ataupun kita kata sud bagi pepeh. Tu. Suktapan ini kesudahan ataupun hujung bagi permukaan. Jadi kita kata tengok sikit.
Mana ni? Dia kata arad itu, siapa dia katakan arad? Hasil ia arad, terjadi ia arad dengan wasitah, dengan melalui hujung bagi permukaan. Ni, hujung ni. Maka dia katakan hujung sud tapan tu. Hujung tu. Yakni melalui, menengahi tu maksud melalui sud tapan. Hujung bagi permukaan. Jadi itu dia katakan arad. Dan adalah sud tapan itu, kita rumi tu apa? Atau kat ini. Kat ini. Dia tak ada terjemah apa-apa, dia biar je sutapan tu. Oh, dia tulis sud tapan jugalah. Oh, dia tulis sud tapan juga. Sama lah. Ya, betul. Tak ada terjemahan Tak ada. Sebab ada certain dia terjemah kadang-kadang Ada setengah perkataan dibuat lah. Yang ni tak sebut. Okey. Dia sud tapan ni, sud tu bahasa Siam. Haji kawan zaman. Asal sud ni bahasa Siam. Sud. Orang Siam panggil sud. Kesudahan, hujung. Tapi sud ni diguna pakai oleh apa tu Melayu Fatani dengan Kelantan. Orang Kelantan panggil sud juga. Hujung. Asal sud tu bukan bahasa Melayu Bukan bahasa Melayu Kelantan, bukan bahasa Melayu Fatani, dia bahasa Siam. Sud. Macam tu. Jadi lenggok je sud. Sud tu hujung. Sud tapan kesudahan bagi permukaan ataupun kesudahan bagi pihak. Kalau bahasa Arab panggil sud tapan ni, dia panggil at-tanahi. Bahasa Arab panggil at-tanahi. At-tanahi. Itu panggil sud tapan. Dan adalah sud tapan itu bukan daripada pengangka jisim. Pengangka jisim tu apa? Bentukan jisim. Perangka. Kalau nak buat rumah tu kena ada rangka-rangka dia. Dan adalah sud tapan itu bukan daripada pengangka jisim. Bukan kepada yang kena panjang tu tak. Dia belah kena pada hujung ni. Yang saya bulatkan hijau ni. Dia bukan kena pada yang ni. Ni pengangka kita panggil. Ni pengangka. Kalau buat rumah ni pengangka macam. Ni pengangka panggil. Ni pengangka. Yang hujung-hujung tu pengangka dia panggil.
Bentukan ataupun perangka. Kita panggil apa bahasa Melayu kita? Jarolana. Perangka ke apa kita panggil? Dia bukan daripada apa? Kalau buat rumah tu ada tiang-tiang tepi-tepi hujung. Pengangka dia. Perangka dia. Bentukan dia tu bukan. Tu bukan sutapan. Sutapan ni yang saya yang hijau kan tu. Hanya ia sutut itu arat. Ini arat bagi jisim. Nak kata sutut tu arat bagi jisim. Tu dia. Kata dia, dan yang hasil dengan menengahi arat itu, arat juga. Dan yang hasil dengan menengahi arat itu. Apa menengahi arat itu? Yang kita kata tadi, dan hasil, dan yang hasil. Ini dan yang terjadi dengan melalui arat itu. Apa yang melalui arat itu? Suktapan itulah. Perkara yang melalui suktapan. Ni, hujung ni. Ni. Ini suktapan. Ini hujung permukaan kita panggil. Tulis bahasa Melayu lah. Tulis bahasa Melayu, tulis bahasa kita lah. Suktapan ni mudahnya. Bahasa Siam. Sut. Kita kata hujung bagi permukaan. Tu. Dan yang hasil yang terjadi dengan menengahi, dengan melalui, tu menengahi. Dengan melalui arat itu, arat juga, itu pun dikatakan arat juga. Perkara yang melalui hujung permukaan tu, perkara yang melalui suktapan itu, dikatakan arat juga. Habis itu. Tu tak ada payah. Kalau kita Rumi tu Ustaz, dia kata pengangka tu apa? Tambahan diri. Tak faham. Tambahan diri? Tambahan. Dia dalam guru tambahan. Lepas tu dia tulis pengangka. Lepas tu tulis diri. Pengangka ni macam batang kan tu lah. Ujung-ujung batang tu. Kalau buat rumah tu, ujung-ujung tu. Lepas tu permukaannya. Hasil garis tadi tu. Dia ada tulis gambar lah. Kita Rumi ni tak ada gambar. Okey. Baik. Gambaran macam tadi lah. Okey, baik. Dah habis dah. Bak kam tu dah habis dah. Je kamal zaman. Yang payah sikit. Ni dah mudah sikit lah. Bak mudah pun makulat ni dia tak ada mudah sangat. Dia payah tu tetap payah tapi tak terlalu payah lah. Jadi bak kam tu kita dah habis dah. Jadi bila sebut kam, pada basicnya, ma yakbalul kismah. Perkara yang menerima bahagi, itu dipanggil kam. Secara umum, kita kata kam tu ma yakbalul kismah. Barang yang terima akan bahagi. Benda yang terima bahagi itu kita panggil kam. Jadi kita dah bahas dah dulu, ada kam mutasil, ada kam mufasil. Lepas tu pecah pula. Ada bilangan, ada zaman. Itu yang kita dah bahas dulu. Habis itu. Faham ngaji kau zaman? InsyaAllah Ustaz. Tu perbahasan kam tu panjang. Agak panjang. Ni dia mudah sikit. Baik, kita masuk terus. Yang kedua. Ni makulat yang kedua. Jadi yang pertama dulu, Jauhar. Jauhar kita dah bahas dulu. Kemudian yang kedua, kam. Makulatul kam. Dia kena ingatlah istilah-istilah makulat kam ni payah. Dia apa?
Yang kita bahas kata kam muttasil tu. Dia nak kam muttasil dengan kam mufasil tu kena pegang betul-betul. Bila tu kita pegang kam muttasil mufasil tu, kita belajar sifat wahdaniyat mudah. Mudah kita nak tahu apa kam muttasil, kam mufasil. Tapi ni dia dalam lagi lah. Qala al-musannif rahimahullah. Dan yang kedua daripada arat yang 9 itu ialah kaif. Yang ni makulatul kaif, tulis itu. Kedua daripada arat yang 9 itu ialah kaif, yang ni makulatul kaif. Makulatul kaif. Namanya. Apa dia makulatul kaif? Iaitu makulatul kaif tu. Perkara yang tidak terhenti dan tergahar reti akan dia itu dengan reti yang lainnya. Oh, tengok bahasa dia. Iaitu perkara yang tidak terhenti dan tergahar. Apa tergahar? Sama maksud dengan terhenti. Perkara yang tidak terhenti, ini perkara yang kita tidak boleh faham akan dia, akan perkara itu dengan kita faham dengan benda yang lain. Mudah kata apa? Mudah kata kita nak faham sesuatu itu dengan sebab kita faham benda yang lain. Contoh macam mana? Contoh kita kata panas. Kita nak faham panas, Haji Karam Zaman, tak boleh kita semata-mata kita faham panas je, tak boleh. Kalau kita sebut panas, mesti kita sebut pada zat dia apa dah? Air itu panas. Kita faham. Nak faham kata panas tu terhenti di atas air. Bukan kata, aku nampak panas je. Mesti orang tanya, apa yang panas? Terhenti panas tu apabila kita sebut air ke, api ke. Contoh, bergerak. Kita kata, aku nampak bergerak. Tak faham lagi tu, je. Nak faham kata bergerak tu, terhenti di atas faham benda yang lain. Apa dia? Kaki itu bergerak. Kita faham. Tapi kalau sebut semata-mata gerak, tak boleh. Boleh je. Cuaca panas tak kira lah. Cuaca panas ke, air panas ke, makanan panas ke, tak kira. Tapi nak sebut kata bila sebut panas tu, tak faham semata-mata panas, mestilah terhenti di atas perkara yang lain. Mesti kita sandarkan dengan perkara yang lain, Haji Kawan Zaman. Kalau nak faham kata panas saja, tak faham. Nak faham panas tu, mestilah disandarkan dengan perkara yang lain. Kita kata gini, biru. Apa birunya? Aku nampak biru hari ni. Tak faham kita. Tak faham. Tapi biru tu semata-mata biru, kita sebut biru tak faham. Melainkan kita sandarkan dengan sesuatu perkara, baru kita faham. Apa dia? Aku nampak baju berwarna biru. Faham? Aku nampak baju berwarna biru. Tak kira langit biru ke apa ke. Nampak je zaman Ini mudah sikit lah. Ustaz ulang balik Ustaz. Dia punya terjemahan tadi, dan tidak terima bahagia. Tak. Dengar tak bukan. Perkara yang tidak terhenti pada tergahar. Tu nanti tak saya ulang balik Iaitu kaif tu. Perkara yang tidak terhenti dan tergahar. Tergahar tu maksud atau tafsir. Sama maksud dengan terhenti. Perkara yang tidak terhenti, perkara yang kita tidak fahami. Reti, faham.
akan perkara itu dengan yang lain, dengan renti yang lainnya. Ini dengan sebab, tulis sikit. Dengan sebab faham yang lainnya. Dengan sebab faham yang lainnya. Maksudnya apa? Perkara itu yang tidak terhenti, kita tidak memahami, kita tidak memahami satu perkara itu, melainkan dengan kita fahami dengan perkara yang lain. Apa dia? Macam tadi kita sebutlah. Sejuk. Jadi kan kita ada 4 tadi, tengok. Mari tengok. Depan lagi tengok. Sejuk, kita tumpang pada apa? Air ke? Contoh tu tengok ni. Dan tidak terima bahagi ia kaif. Dan tidak terima bahagi ia kaif. Dengan cara diri. Yang ni dengan diri sendiri. Dia nak terima bahagi dengan diri sendiri tak boleh. Nak bagi dia tu tak boleh. Sebab apa? Tengok. Dan tidak terima bahagi ia kaif dengan cara diri. Apa maksud dengan cara diri? Tulis. Dengan diri sendiri. Dengan diri dia sendiri. Dia nak terima bahagi dengan diri sendiri tak boleh. Bahkan mesti dengan tupan turut yang lain. Mesti dengan tupan tu menumpang. Sebab dia tupan tu, bahasa orang tani tupai. Duk tupai orang lain. Orang tani kata tupai. Betul dia terjemah tulis Rumi tu. Dia tulis Jawi tu tupan. Bukan tupan, tupai. Menumpang tu lah. Betul. Bahkan mesti dengan menumpang turut yang lainnya. Apa dia menumpang perkara yang lain tu? Iaitu zat diri benda sendiri. Iaitu zat diri benda sendiri. Apa yang nak kata? Contoh kita kata gini. Kita kata putih. Putih tu kita kata kita kata arat kan? Betul lah arat. Tapi dia panggil makulat apa? Dia panggil makulat kaif. Sebab apa? Sebab putih tu tak boleh nak belah bagi, tak boleh. Kita nak belah bagi putih tak boleh. Melainkan putih itu dia menumpang pada zat. Apa dia? Kertas. Kita nak belah, kita nak potong kertas boleh? Boleh? Kalau nak potong putih tak boleh. Kita nak potong putih boleh tak? Tak boleh. Mesti dia menumpang pada zat. Zat tu kertas. Kertas boleh belah bagi tak? Boleh. Boleh kita kerat. Semata-mata putih nak kerat tak boleh aja kawan zaman. Melainkan dia tu mesti menumpang pada zat yang lain. Putih ada pada baju. Putih yang ada pada kertas. Itu tak apa. Nak kerat boleh. Tapi semata-mata diri dia nak kerat tu tak boleh. Nak terima bahagi tak boleh. Mesti dia menumpang turut. Apa tumpang turut? Mesti dia menumpang turut perkara yang lain. Apa perkara yang lain? Iaitu zat diri benda sendiri. Zat diri benda sendiri tu apa? Contoh tulis. Seperti kertas. Maka putih itu boleh menumpang pada kertas. Tu dia. Qala al-musannif rahimahullah.
Dan adalah bahagian kaif itu 4 bangsa. Ini 4 bahagi ya. Ada 4 bahagian. Kaif tu ada 4 pula. Apa dia 4 bangsa? Ada apa dia 4 bahagian? Pertama daripada 4 itu ialah kaif. Kaif apa? Kaif yang didapatkan dengan salah satu daripada hawas yang zahir. Kaif yang didapatkan dia dengan kaif itu dengan salah satu daripada hawas yang zahir. Apa maksud hawas yang zahir? Yakni panca indera yang 5. Jadi benda hawas, kalau dalam bahasa Arab dia panggil kaifi apa? Makulatul kaif mahsusah. Makulatul kaif mahsusah. Ni tengok. Dia panggil benda yang boleh kita nampak dengan panca indera ni aja kawan zaman, dia panggil makulatul kaif. Mahsusah. Makulatul kaif mahsusah. Apa maksud makulatul kaif mahsusah? Makulat kaif yang didapatkan dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Bahasa Arab panggil makulat kaif mahsusah. Nanti dipecah 2 pula tu. Tengok depan. Iaitu pejabat. Apa dia? Yakni panca indera yang 5. Apa dia panca indera yang 5? Iaitu dia kata pejabat. Apa dia penjabat? Bukan pejabat awam tu, bukan. Atau penyentuh, itu maksudnya. Sentuh tu lah pejabat. Kita kata berjabat tangan tu kan. Berjabat tangan, sentuh. Orang dulu panggil berjabat tangan. Tapi tak cakaplah bersentuh tangan. Tu panggil penjabat. Pegang tu lah. Satu. Dan pelihat. Dan pendengar. Dan pekecap. Apa pekecap? Perasa tu lah. Rasa tu. Dan pencium. Pencium apa? Menghidu. Menghidu. Tu dia. Seperti panas. Tu contoh ada. Seperti panas dan sejuk. Yang didapatkan sejuk dan panas tadi tu dengan tepuh. Apa? Dengan bersentuh. Tepuh ni maksudnya duk tepuh. Kalau orang tani kata duk tepuh. Duk tepuh ni maksudnya duk kena. Maksudnya bersentuh. Bersentuhan lah. Kita sentuh apa kita kata? Kita sentuh air panas. Itu dia panggil makulatul kaif mahsusah. Makulat yang kaif yang boleh dapat dengan panca indera. Ni semua nak cerita pasal makhluk ni. Jika zaman bukan nak cerita pasal apa ni. Faham, ini nak panggil apa? Faham insyaAllah kan. Dia nak cerita benda dalam 9 ni semua ada. Kita nak tengok ni nak panggil apa. Semua ada. Nak sentuh ni apa panggil makulat apa. Ni baru 2 ni. Tengok kan. Saya pecah 2 pula. Dan seperti warna.
Kita nampak warna biru dekat baju. Esok orang tanya esok, aku nampak warna biru dekat baju hang. Aku nampak baju dekat baju, aku nampak baju biru itu, aku nampak biru itu pada baju engkau. Maka kita panggil makulat apa? Kita panggil makulat kaif mahsusah. Sebab biru tu boleh nampak. Tu dia. Dan sinar yang didapatkan dengan tengok. Apa sinar? Dan sinar-sinar ini berkilat-kilat. Kereta haji berkilat-kilat ni. Berkilat-kilat kereta haji ni. Saya tengok haji berlepas basuh kereta. Ya Ustaz, berlepas basuh kereta ni. Nampak bersinar-sinar kereta ni. Lepas tu haji tanya, makulat apa tu Ustaz? Dia panggil makulatul kaif mahsusah. Dengan sebab kita tengok tu. Kalau tak tengok tak edit. Berkilat betul jam Haji Kaum Zaman. Haji pun tanya, makulat apa tu Haji? Dia panggil makulatul kaif mahsusah. Dia semua ada 4. Makulat kaif tu ada 4. Mahsusah, isti'dadiyah. Tu ada lagi 3 tu. Banyak benda nak ingat. Sehagi mahsusah ni bagi 2 pula. Dia banyak pecahannya. Dah tahu. Lagi pula. Dan seperti suara. Dan huruf-huruf yang didapatkan dengan dengar. Ustaz cakap apa tadi Ustaz? Hari ni, esok, Babali datang KL. Saya cakap gitu. Ustaz cakap apa? Esok, Babali datang KL. Okey Ustaz. Apa panggil tu? Dia panggil makulat kaif mahsusah. Kenapa panggil makulat? Sebab dia arat. Kenapa panggil kaif? Terhenti di atas perkara yang lain tu, nak faham dia mesti terhenti di atas perkara yang lain. Kenapa panggil mahsusah? Sebab kita boleh dengar. Seorang tanya. Urang satu-satu. Sebab apa panggil makulat? Orang tanya. Sebab membicarakan ilmu makhluk. Sebab apa makulatul kaif? Sebab kaif tu nak faham satu benda tu kena faham benda yang lain dulu. Nak faham satu benda terhenti di atas perkara yang lain. Apa dia? Ustaz cakap apa? Esok Babali nak datang. Haji pun dengar. Okey faham. Haji dengar, Haji dalam keadaan dengar tu. Saya pun tanya makulat apa ni? Makulatul kaif, makulat kaif mahsusah. Nampak lagi Haji tu. Dah habis. Ni tak payah tapi seronok ni. Kaif ni mudah sikit. Bukan mudah, dia mudah nak kita nak praktikal. Kalau yang makhluk tukar tu payah praktikal. Sebab zaman apa semua kita nak memang tak nampak, semua kena main kat fikirannya. Dia kalau makhluk tukar ni dia kena guna otak. Dia kena fikir, Allah Akbar. Kalau orang jenis tengok cerita-cerita memikir tu dia kena bayar dalam fikiran. Lepas tu kena bawa keluar pula dah. Itu makhluk tukar. Kami tak apa. Apa yang terjadi sekarang ni kita boleh nampak, dengar. Lagi. Dan huruf-huruf yang didapatkan dengan dengar. Atau. Dan seperti bau-bauan yang didapatkan dengan cium. Bau apa masak ni? Bau tom yum sedap ni. Bini aku masak ni. Makulat apa ni? Orang tanya. Omah pun tanya. Sedap bau tom yum, bau ni. Buat apa tu? Buat tom yum. Lepas tu Omah pun tanya. Makulat apa ni bang duk bau ni? Kita pun jawab. Makulatul kam mahsusah. Sagi dah dipecah 2 pula. Dia ada makulatul kaif mahsusah infialiyah. Dia ada makulatul kaif mahsusah infialat. Tu lagi. Itu lagi ada pecah 2 lagi. Tapi tak masuk lagi tu.
Oh, payah saja tu. Tengok. Dia tak payah. Dia sebenarnya tak payah. Cuma kita tak pernah dengar tu je. Ustaz, Lagi. tepuh tu. Ustaz, tepuh Tepuh tadi tu apa? sentuh lah. Bersentuh. Okey. Duk tepuh dengan kawan. Maksudnya duk tepuh. Allah. Allah duk tepuh dengan kawan. Maksudnya duk apa? Sentuh dengan kawan. Sentuh dengan kita. Tepuh. Sejuk dan panas kita sentuh. Tu tepuh. Bahasa orang Tani tu. Oh, kitab Rumi dia tulis terjemah tak? Tulis. Ha? Tak. Dia tak tulis. Ada setengah dia terjemah kan? Ada terjemah, ada tak? Ingat kita dah faham. Tepuh yang bawah ni payah lagi. Jadi makulat lain tu. Baik, tengok. Dan setengah daripada kaif. Ni. Dan setengah daripada makulatul kaif yang tersebut itu ada yang lama lekatnya di benda seperti manis. Seperti manisan-manisan. Dan seperti masin air laut. Seperti putih perak dan kuning emas. Dan setengahnya yang tidak lama lekatnya. Ni payah ni. Bukan payah. Dia tak ada payah pun. Kalau kita kata masin yang duduk dekat air laut tu. Dia selama-lama je masin. Dia lekat lama. Memang lekat lama lah. Itu dia panggil makulat apa? Dia panggil makulat kaif mahsusah infi'aliyah. Kalau air, kita letak air batu, air sirap, anjir zaman. Tapi dia punya rasa tu bukan selama-lama. Bila dia air batu dah tawar tu, dia berubah lah air tu. Kalau air laut tu memang selama-lama masin tu. Nampak tak? Lekat lama. Ini tak lekat lama. Contoh kita kata gini. Orang tengah marah. Merah muka pada marah tu. Merah je. Selama-lama ke? Tak selama-lama. Sekejap je marah 5 minit dia. Lepas tu hilang merah tu. Itu dia tak lama. Maka itu kita panggil makulat kaif mahsusah infi'alat. Nanti kita bahas. Panjang lagi tu. Tak boleh pergi lah tak. Banyak. Tapi dia, ini mudah sikit. Mudah tapi kita nak bagi dia punya tu banyak pecahan. Tapi nak faham tu mudah. Baik, nanti tersambung lagi. Kemudian kata, mana ni? Dan Ustaz. setengah daripada kaif. Ya, Hajar Fatimah. Ustaz, Ya. yang masin air laut tu, yang lekat lama tu, makatul kaif mahsusah infi apa? Infi'aliyah. Tak apa, nanti saya tulis. Nanti minggu depan saya tulis. Infi'aliyah. Baik. Terima kasih Ustaz. Dia kalau yang tak lekat lama, dia panggil makulat kaif mahsusah infi'alat. Ustaz boleh Infi'alat. Ya? Nanti Ustaz kena tulis Ustaz. Nanti saya akan tulis. Nanti saya tulis. Ni tak ada dah. 8.30 lah. Nanti minggu depan saya tulis. Ustaz boleh tak kita kata kaif ni dah benda yang wujudi semua kan? Betul Ustaz ya? Dia Pasal wujudi semua. Wujud, tapi cuma kita nak cakap tu. Ya, okay. Memang benda wujudi. Dia sebab di sisi falsafah semua wujudi. Semua wujudi Ustaz ya? Semua wujudi. Kalau ulama tauhid bukan semua judi. Kalau gerak tu dia tak judi. Yalah. Dia kalau falsafah banyak kan semua judi. Takut kita confuse kat situ. Sebab kita duk belajar falsafah ni sekarang ni. Falsafah ya betul Ustaz. Jangan campur dengan tauhid tu. Ni memang wujudi ni. Tak tahu je dia tak faham nanti. Kalau tak tahu ni tu nanti kata memang confirm wujudi dah. Sebab dia tak sebut wujudi dah. Ya Ustaz. Okey. Habis itu. Nanti tersambung balik. Dia ada pecahan 2. Ni baru yang pertama, dia ada 4 semua. Dia ada makulat isti'dadiyah. Dia ada nanti satu ni lah. Dia ada 4 semua.
Kalau duk pusing, pop, pusing roti canai tu panggil apa? Istiqdadiyah, kaif, musta'ab. Banyak. Tapi ni kaif saja, belum masuk lagi yang lain tu, aina apa semua tu tak. Banyak lagi ni. Saya kalau tak baca, lupa. Cakap betul. Kitab ni kalau tak telah, lupa. Orang nak jawab payah. Okey, baik. Kita berhenti takat dulu. Wallahualam. Sekarang itu saja yang baik itu datang dari Allah SWT dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.